Assalamualaikum and good afternoon, everyone. Okay. Waalaikumsalam. Okay, for today we will learn about relative formula mass. Okay, as you can see on your screen right now, you can turn to page 40. Wait, 40. Okay, 47. Yeah, you can turn to page 47, your chemistry textbooks. Okay, last week session, I already taught you about how to calculate relative molecular mass. Okay, minggu lepas saya telah pun mengajar kamu mengenai macam mana nak mengira GC molekul relatif ataupun relative molecular mass. So for today, I will show you once again how to calculate the relative molecular mass. Okay, as you can see on the screen, example 1, yeah. Calculate the relative molecular mass of glucose. Okay, kira GC molekul relatif untuk glukosa. What is glucose? Glucose is actually a simple sugar. It's coming from carbohydrates class group. Okay, for example, bread, flour, noodles, and many more. Okay, actually, usually the common characteristic of glucose, it is a sweet food. Okay, sebarang makanan yang manis dia mengandungi karbohidrat, dan karbohidrat ini adalah dia punya molekul ringkas dia yang paling kecil, ringkasnya masuk kecil, adalah kita panggil glucose. So the formula for glucose is C6H12 and O6. Okay, jadi formula kimia untuk glukosa adalah C6, hidrogen 12 dan oksigen 6. Jadi macam mana kita nak mengira relative molecular mass untuk glukosa? Okey, kita kena tahu setiap berat ataupun GC bagi setiap elemen untuk glukosa. Glukosa mengandungi ikatan antara karbon, hidrogen dan juga oksigen. Jadi karbon, relative atomic mass ataupun GC atom bagi karbon adalah 12. Okey, kalau kamu tengok dekat skrin ni, 12 ini mewakili berat karbon. Untuk satu karbon 12. Okey. RAM ataupun relative atomic mass ni mana kita nak dapat? Kita dapat daripada nombor nukleon. Nombor nukleon ni nombor apa pula cikgu? Nombor nukleon ini kamu boleh lihat dalam jadual berkala unsur, ya. Ia adalah nombor antara campur tambahan antara proton dan juga neutron. Okey, untuk karbon berat dia 12, untuk hidrogen berat dia 1. Hidrogen atomic atom yang paling ringan. Hydrogen is the lightest atom among other elements. And next is oxygen. The relative atomic mass for oxygen is 16. Okay, relative atomic mass untuk oksigen adalah 16. Jadi 6 dalam kurungan darabkan dengan 12 tambah 12. Sebab apa 12? Sebab dekat sini hidrogen ada 12 bilangan dia. Okey, 12 darab dengan 1. 1 ni adalah berat hidrogen. 6 darabkan dengan 16. Sebab apa 6? Sebab oksigen ada 6. Jadi 72 tambah 12 tambah 96 dapatlah 180. Itu adalah untuk pengiraan molecular mass, relative molecular mass ataupun RMM. Molekul bermaksudnya lebih daripada satu atom. So untuk hari ini kita akan belajar mengenai relative molecular mass. So can you write down this topic for today? Okay, you write down this topic, relative molecular mass RFM, on your chemistry notebook. Jadi hari ini cikgu nak kamu tulis nota di dalam buku kimia kamu, relative formula mass RFM. Ini tajuk untuk hari ini. Jadi saya bagi masa untuk kamu tulis tajuk dan juga tulis tarikh dan juga hari pada hari ini. Hari ini adalah hari Khamis, hari Isnin, sorry. 24 bulan 5 ya. Okey, dah tulis dah? Aini dah tulis? Dah. Okey, dah tulis, bagus ya. So number 1, number 1. First of all, we read all the passage, okay? The concept of relative mass is also used for ionic substance.
The relative mass of an ionic substance is called the relative formula mass, RFM. The relative formula mass is calculated by summing up the relative atomic masses of all the atoms shown in the formula of ionic substance. This is because the mass of ion does not differ much from the mass of its atom that form the ion. Check out example 2. Okay, cerita dia macam ni. RFM ini adalah GC formula relative. Formula maksudnya dia merujuk kepada ion. Ion ni maksudnya atom yang bercharge. Ion maksudnya atom bercharge. Apa bezanya dengan relative molecular mass, cikgu? Okey, RFM beza dengan RMM. RFM melibatkan molekul bercharge. Okey, kalau glukosa tadi RMM. Why? Because glukosa RMM? Because glukosa tak ada charge. Glukosa tak ada charge. Dia tak ada positive charge, dia tak ada negative charge. Maksudnya cikgu dia lebihan charge. Dia tak ada extra charges. Tetapi for RFM, dia melibatkan molekul yang ada extra charges. Okay, RFM involving molecule that have extra charges. Kenapa dia ada extra charge, cikgu? Sebab dalam semula jadi ada berlaku tindak balas di mana molekul-molekul menerima charge ion. Ini kamu akan nampak nantilah. Tapi apa yang saya nak tekankan dekat sini ialah macam mana nak mengira RFM. RFM tak banyak bezanya dengan RMM. Kalau kita tengok example 2 ni, okey, kamu boleh tulis ni ya. Okey, relative mass for ionic substance yang nombor 1 The relative mass for of ionic substance is called relative molecular mass, RFM. Okay, kamu boleh tulis nombor 1, the relative mass of an ionic substance is called the relative formula mass, RFM. Ini adalah point yang pertama. Okay, tulis dulu Kalau dah tulis, bagi tahu saya. Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Ini nombor 1 Jadi bila kamu tulis tu, that is the evidence. Itu adalah contoh ataupun bukti kamu ada menghadiri pembelajaran online pada hari ini. Okay? Jadi nombor 1, the relative mass of ionic substance is called the relative formula mass. Okay, dah ke belum? Dah. Okay, sekarang saya akan tunjukkan kamu apa bezanya ni. Saya tahu ada yang masih lagi blur-blur Okay, dekat skrin saya ni ada whiteboard RAM adalah relative atomic mass, relative atomic mass. Manakala RAM adalah relative molecular mass. Okay. RFM yang kita akan belajar pada hari ini adalah relative formula mass. Kalau kita bezakan antara ketiga-tiga ni, yang berbeza dia lah istilah atomic, molekular dan formula. Itu beza dia. Untuk hari ini, formula ni maksudnya untuk ion, untuk molekul berion. Molekul-molekul berion maksudnya molekul yang bercharge. Ada molekul yang terima charge, ada molekul yang hilang charge. Charge ni maksudnya berelektrik. Okey. Manakala molekular ni dia seimbang, maknanya dia charge dia cukup-cukup je. Kalau 5 elektron, 5 proton. Okey, maknanya dia dalam keadaan neutral, ada keadaan balance. Manakala atomik ni maknanya untuk merujuk kepada satu atom. Berapa berat satu atom. So ini perbezaan dia. Ini perbezaan ketiga-tiga istilah ataupun formula dia lah. Okay. So kita kembali kepada skrin. Kita tengok example 2. Calculate the relative formula mass of zinc chloride. Formula chemical dia is ZnCl2 and aluminium sulfate Al2SO4 in bracket 3. Relative atomic mass for oxygen is 16, aluminium is 27, sulfur is 32, chlorine is 35.5, and zinc is 65. So where do I get this number? Where the question get this number? They get this weight mass is from the periodic table. Okay, dia mendapat berat ni daripada jadual bekalan unsur. Berat atau oksigen 16, aluminium 27, sulfur 32, chlorine
35.5 dan zinc 65. Kamu kena ingat dah lah untuk ni. Ini adalah atom-atom famous yang akan keluar dalam SPM nanti. Baik, penyelesaian dia mula-mula untuk mengira untuk mengira GSIM formula relatif, kamu perlu tulis rumus dia dulu. RFM ni lah ayat dia lah RF of zinc chloride ZnCl2 equal to RM of zinc plus 2. So apa 2? 2 ni sebab klorin dekat sini, kalau kamu tengok Cl2, maknanya klorin tu ada 2. Zinc ada 1, klorin ada 2 atom. Sebab itu dia didarabkan klorin ni dengan 2. Kan 65. 65 ni apa? 65 is the mass for zinc. 2 is the number of atom. Berapa atom untuk klorin? Ada 2. 1 klorin 35.5. Kalau 2, darablah 2. Jadi jawapan dia RFM adalah 136. Saya rasa ini senang saja ni. Okey. Kemudian RFM of aluminium sulfate. Okey, aluminium sulfate ni apa cikgu? Okey, aluminium sulfate ni baja baja untuk kamu tanam pokok ya. Sebenarnya kita boleh kira RFM ni. Kepekatan untuk baja tu. Semakin pekat baja tu maka semakin suburlah pokok. Tapi kalau lebih sangat bertoksik pula. Sebab itu kamu kena belajar asas ni. Nanti kamu bekerja di industri, di kilang-kilang, kamu jadi ahli saintis, kamu kena tahu berapa kepekatan baja untuk dihasilkan di kilang-kilang. Jadi kat sini aluminium. Fasha, ada berapa aluminium atom dekat sini? Ada 2. Okey, untuk sulfate ada berapa dia punya ni atom. Untuk sulfur ada berapa atom? Ini sulfur ada berapa atom dekat sini? Oksigen ada berapa? Oksigen ada 4. Salah. Okey. Yes. Saya dah nampak dah kesalahan kamu. Okey, kamu tengok dekat sini ya. Okey. Boleh tak bacakan cikgu tadi formula tadi aluminium sulfate tu ni? Okey, formula untuk aluminium sulfate Al2, betul tak? Al2 Okey. bracket SO4 SO4 bracket 3. Okey, kalau kamu tengok sini, aluminium ni maksudnya aluminium ni ada 2. 1 tambah 1. Aluminium tu ada 2. Kalau sini pula, maksudnya dalam ini ada 3. Ada 3. SO4 tambah SO4 tambah SO4. Nampak tak? Dalam kurungan ni maksudnya SO4 tu ada 3. In this formula, 3 means SO4 has 3 times. 3 kali ya. 1, 2 dan 3. Itulah maksud dia. Jadi sekarang ni kamu kena kira berapa bilangan sulfur. Okey, sulfur simbol dia ialah S. Berapa sulfur punya atom? Mazarina, berapa sulfur punya atom? Siapa ada kat dalam ni ya? Mira, berapa sulfur atom? Tan Zizing, how many sulfur atom in this molecule? 12. 12 Jadi ada bukan 12 ada 3. Okey. Macam mana dapat 3? 1 2 3. Nampak? The number of sulfur is just 3 atoms. Okay, 3 atom sulfurs. 12 is for oxygen. Okay, oxygen 4. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. Jadi, oxygen, okay, untuk bilangan oxygen, number of oxygen is 4 times 3 equal to 12 atoms. Okay. So, bilangan, the number of oxygen for aluminium sulfate is 12 atoms. Okay. So, kita kena kira bilangan ya. Aluminium sulfate punya atom dulu Al2SO
3 SO apa formula dia tadi? 4. Is it right? Yes. Okay. Jadi itulah kita kena kira satu persatu. Dia macam kalau kamu belajar matematik, dia macam algebra, algebraic expression, ungkapan algebra. So kita nak kira ni, kamu tengok 2 darab 27. 27 tu adalah berat untuk aluminium. Tambah 3 dalam kurungan 32. 32 ni adalah berat sulfur. Tambah 4 darabkan dengan 16. 16 ni berat untuk oksigen. Okey. Jadi sebelum tu kamu kena darabkan dulu 4 darab 16 tambahkan 32. Jadi 96, 96 darab dengan 3 barulah ditambahkan dengan 54 jadi 342. Jadi sebagai seorang ahli kimia kamu dah mula hafal elemen-elemen yang famous ni macam hidrogen 1, karbon 12, oksigen 16, sulfur 32. Okey. Tak apa, saya tunjuk lagi sekali. Okey, kita buat latihan sikit ya. Tadi kamu tulis apa yang kamu tulis kan? Nombor 1 kan? Nombor 2 saya nak kamu tulis ni. Calculate the relative molecular mass and relative formula mass. Ini nombor 2 Calculate the relative molecular mass and relative formula mass. Dah tulis? Cakap hey saya besarkan sikit. Kamu tulis ni nombor 2 dalam buku nota. Calculate the relative molecular mass and relative formula mass. Ada 2 sini. Satu RMM, satu RFM. Bezanya satu untuk berion, satu lagi tak ada berion. Okey dah Dah. Okey bagusnya. Saya bagi markah 5 untuk yang cakap dah tu. Okey, kita lihat kepada nombor 1 hydrogen. H2. Okey, senang sangat sangat senang. Agak-agak berapa jawapan dia H2 ni? Berapa RMM dia? Kalau tak nampak, saya tunjuk. Okey, sekarang ni nombor 3 Kamu tulislah dalam buku nota kamu. Nombor 3, dia nak kirakan RMM ataupun relative molecular mass. Bersilau kejap Saya tulis kat bawah sikit. Okey, nombor 3. RMM untuk H2 hydrogen. Bila lebih daripada satu atom, kita panggil dia molekul. Untuk hydrogen dia bukannya ionic. Dia adalah molekular. Okey, jadi relative atomic mass untuk hydrogen adalah 1. Mana saya dapat? Saya dapat daripada jadual berkala unsur. Okey, relative atomic mass untuk hydrogen adalah 1. Ini menunjuk kepada nombor nukleon dia. Untuk 1 saja. Kalau 2 macam mana? Jadi kamu masukkan sajalah dekat situ 1 dalam kurungan 2 Maknanya 2 darabkan dengan 1 dapatlah 2. Jadi RMM untuk hydrogen ialah 2. Boleh tak tulis dalam buku nota? Nampak tak whiteboard ni? Saya takut dia tak nampak. Memang blur sikit lah tapi nampak Alhamdulillah. Okey, saya akan pergi contoh seterusnya Jangan risau sangat senang je hari ni belajar. Dah tulis dah? Dah. Okey, kita padam Kemudian nombor 4 Nombor 4 kita akan kira kita tengok buku teks tadi. Kita akan kira O3. O3 maksudnya oksigen ada berapa atom? Saya nak tanya Yu Ying. Okay, kita tengok chat box ada orang bagi chat. Okey. Itu bunyi apa tu? Okey, ni nombor apa Oksigen nombor apa? Saya silap.
Tadi nombor apa? Tadi nombor, 2. sekarang nombor apa? Tadi nombor 3, sekarang nombor 4. Betul lah. Okey. Okey, oksigen untuk relative atomic mass oksigen, berat satu oksigen ada berapa? Berat oksigen adalah 16. 16. Okey, sekarang dekat sini ada 3 oksigen. Jadi kamu just tulis RMM untuk yang ini kita panggil sebagai ozon ya, oxide. Oxide ozon layer ni ya, lapisan ozon dekat angkasa ya. Jadi dia punya formula 03. Jadi caranya masukkan saja 16 tu ke dalam simbol O tu dan darabkan dengan 3. Kamu akan dapat berapa? 16 darab 3. Saya tulis sikit sini ya. 48. 48. Jadi kamu tulislah jawapan dia 48. Ini RMM. Sebab apa? Okey dah Actually RMM ke FM ke, dia sebenarnya kalau pengiraan dia jawapan dia sama saja. Cuma yang membezakan dia, kita tak tahu dia ion ke dia tidak berion. RMM untuk tidak berion. RFM berion. Itu saja beza dia. Tapi pengiraan kalau kamu kira macam ni sama saja, dapat jawapan yang sama. Okey? Okey. Dah tulis dah? Saya tunggu kamu siapkan tulis. Okey, kita ada 10 minit lagi pada sekarang. Dah siap Okey, ini last lah saya tak boleh berlama-lama. Zoom ni dia tak benarkan kita lama. Kalau nak lama kena bayar. Jadi kena, yang ini saya punya free trial. Tapi tak apalah mana saya begini. Okey, nombor 5 kita tengok kepada yang susah sikit. Jadi saya nak minta kamu cari dalam jadual berkala unsur nombor 6 ataupun dekat sini nombor 5 Okey, C4H10. Okey, kamu tengok pada whiteboard saya sekarang ni. Ni last Jadi saya nak kamu tolong kira berapa RMM untuk C4H10. Okey, sekarang kira. Siapa dapat jawapan dulu, dia boleh bagi tahu cikgu. Okey, cuba kira sekarang. Nombor 5 C4H10. Berapa RMM dia? Okey, untuk yang tak tahu karbon untuk RAM karbon, RAM ni maksudnya berat untuk satu karbon adalah 12. Manakala berat RAM untuk hidrogen 28 ni. 28? 58. Okey, Aini dapat 58. Ada jawapan lain tak selain pada 58? Baguslah Aini ni, memang boleh jadi layak jadi doktor ni. Okey, jadi masukkan ni karbon tadi 12 darabkan dengan 4 sebab dia ada 4 atom karbon. Tambahkan ini kalau macam formula ungkapan algebra kamu belajar ni tingkatan 2. 1H darabkan dengan 10 hidrogen tu ada 10 atom. Jadi kamu darabkan 12 darab 4 48. Okey. Tambahkan dengan 10, dapatlah 58. Jadi jawapan Aini betul Jawapan yang kamu pun saya rasa betul Jadi kamu boleh tulis dalam penota Okey, kita nak buat lagi tak satu soalan last? Boleh cikgu. Kamu nak yang mana satu? Kamu tunjuk ke saya. Okey, kita buat yang ni yang paling susah, yang nombor 10 ferrum nitride ferrum nitride Jadi saya nak minta kamu cari RAM untuk ferrum dan nitride. Boleh tak carikan untuk saya? Ini last ferrum nitride. Nombor 6 ferrum nitrate. Nitrate ni maksudnya 3. Jadi saya nak kamu tengok kat jadual berkala unsur berapa relative atomic mass untuk ferrum, berapa relative atomic mass untuk nitrogen. Nitrogen berapa berat dia?
Kamu tengok kat jadual bekalan unsur. Siapa boleh bantu cikgu? Untuk ferrum berapa RAM dia? Ya? 56, Okey, ferrum 26, 56, nitrogen 14. 14 Okey, jadi untuk pengiraan dia, ini Ferrum, adalah ferrum ferrum 56. 56. Okey. Okey, ferrum 56, nitrogen 14 dapat daripada jadual berkala unsur. Dekat dalam buku teks ada muka surat 275 ke. Okey, sekarang ni kita nak kira ini adalah relative formula mass ataupun mass formula relatif sebab dia ion ion ni bercharge. Jadi kamu tengok dekat sini ferrum tadi kita tahu dia 56. Senang macam nilah saya buat tambah 3 NO3. Nampak. Jadi ferrum tadi kita tahu dia 56. Okey, tambah 3 dalam kurungan nitrogen nitrogen berapa Nitrogen 14 tambah oksigen dia ada 3. Oksigen 16. Darabkan dengan 3. Okey. Kemudian kamu salin balik. Dalam matematik tak boleh nak skip takut silap. Okey, 16 darab 3. Berapa 16 darab 3? Oksigen tu ada 3. Okey, kita dapat 48. 48 kan? Okey, tambah 14 dalam kurungan 3. Okey, kamu buatlah 14 ni tambah 48 dia akan dapat 12 62. Jadi saya dah tambah ni dapat 62. 62 darab 3. 62 darab 3 kamu darabkanlah. 62 darab 3 6 18. 186. Okey, jadi 56 tambah 186 berapa? 242. 242. Jadi ini adalah RFM untuk ferrum nitride. Ini adalah RFM untuk ferrum nitride. Tulisnya dalam buku nota. Okey, ini saja untuk hari ini. Kita belajar tentang RFM iaitu relative formula mass. RFM ni untuk molekul yang berion. Molekul berion maksudnya molekul yang ada ion, ada charge yang berlebihan. Okey, ada charge yang berlebihan RFN for the ionic molecule. Ionic molecule means that molecule that has extra charge. Okay, extra electron, extra proton. So for example, in this case, ferrum nitrate, we calculate the mass for RFM. So we get 242. So this is the example to how to calculate the formula relative mass. Okay, hopefully you understand what I'm talking about today. So can somebody summarize what we have learned today? Boleh tak seseorang untuk merumuskan apa yang kita telah belajar pada hari ini? Saya panggil Mazarina lah. Mazarina, tolong rumuskan apa yang kita dah belajar. We learn about to calculate RMM dengan RFM ikut formula. Lepas tu tak tahu. Okay, thank you very much Mazarina, correct RFM is a formula, maksudnya untuk molekul yang berion. Molekul berion maknanya molekul bercharge. Bukan semua molekul ada bercharge lebih. Contohnya glukosa, dia tak ada charge lebih, dia charge seimbang. Cukup-cukup je. 5 proton, 5 elektron. Yang lebihnya dekat depan ni ferrum nitrate. Dia terlebih 3. Kamu nampak dekat luar kurungan ni, dia terlebih 3 elektron. Sebab itu dia panggil ion. Kalau tak ada kurungan, maksudnya dia adalah molecular mass. Okay, kalau dia tak ada kurungan, maksudnya dia adalah RMM. Kalau dia ada kurungan, if the formula has bracket, that means this is ion, ionic molecule. If the molecule don't has bracket, that means it is a neutral molecule. We call it as RMM. So that is the difference. Okay, dah habis salin Dah. Okay, terima kasih kelas. Itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Terima Terima kasih, kasih. Cik. Cikgu.